Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam telah menunjukkan 10.32 ya Ustaz. Ya, sila. Tanpa melengahkan masa lagi, kita mulalah untuk majlis kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan kesyukuranlah kepada Allah SWT kerana dengannya kita dapat bersuara untuk pagi ni Ustaz dan juga ada perempuan yang hadir untuk join kita punya sesi bedah buku bersama penulis pagi ni. So, terima kasihlah kepada semua sebab sudi ujian kita ya. Tanpa melengahkan masa, saya membaca sedikitlah tentang biodata Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Okey. Fahrul Muhammad Joy ialah seorang penulis, pendakwah, kolumnis majalah, ketua editor, pencipta lirik, perangkap modul, penulis skrip, pengacara TV serta jurulatih yang mengendalikan program latihan dan motivasi untuk lebih 250 organisasi kerajaan dan swasta untuk makluman semua ya. Kini beliau bertugas sebagai pengarah urusan di Fitrah Perkasa Sendian Berhad ya Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Bersama-sama sahabatnya di Fitrah Perkasa, beliau telah mengendalikan program latihan mukmin profesional, yakni modul membina integriti dan kompetensi untuk barisan kepimpinan dan seluruh warga kerja dalam sesebuah organisasi. Wah, hebat Ustaz ya. Okay, di samping itu, beliau juga adalah mantan ketua editor majalah Solusi yang terkenal ya untuk makluman semua dan mantan ketua pengarang kumpulan majalah Telaga Biru Sendian Berhad. Seperti kita sedia maklum lah, Telaga Biru ni satu syarikat yang kita kenal sedia maklum. Beliau juga aktif dalam penulisan buku dan penulisan lirik lagu nasyid untuk makluman Antara lirik nasyid tulisan beliau ialah Sumayyah. Sedap lah Sumayyah lagu dia. Sekeping hati, Menambah kasih, Bintang syurga, Siti Khadijah, Zinirah, Safiah dan lain-lain. Tapi itu juga beliau juga pernah menjadi tetamu tetap untuk segmen Mukmin Profesional dan Islam Itu Indah di Radio IKIM selama 3 tahun. Hebat. Ustaz Fahrul telah dianugerahkan sebagai penulis buku Islamik terbaik untuk makluman tuan-tuan dan perempuan pada tahun 2014 oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara. Okay, antara karya beliau yang terdapat yang mendapat sambutan ialah Di Mana Dia di Hatiku. Okay, bukan senang nak tenang. Semuanya soal hati. Beduk diketuk, Mukmin Profesional dan lain-lain lagi. Selain itu, beliau juga konsisten dan produktif menulis dalam laman blognya www.jentarasa.com dan FB-nya Fahrul Muhammad Joy. Lepas ni bolehlah kita lawak-lawak ke blog Ustaz dan ke FB kita support Ustaz. Okay, InsyaAllah. saja secara ringkas tentang biodata Ustaz Fahrul Muhammad Joy lah. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis inilah kepada Ustaz untuk meneruskan sesi bedah buku bersama penulis. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Tak ada suara. Sekejap. Bawah lagi. Nak atas. Alhamdulillah. Boleh Boleh. Suara saya kedengaran dah? Dengar Ustaz, dengar. Sorry. Tadi pihak sana unmute-kan saya. Okey.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berada di dalam majlis ilmu di hari-hari yang terakhir dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Berada di dalam majlis ilmu ketika bulan Ramadan lebih istimewa daripada berada di dalam majlis ilmu di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kerana dalam bulan ini hati kita lebih mudah terdidik ke arah kebaikan. Hati kita umpama tanah yang subur dan empuk untuk ditanam dengan benih-benih kebaikan. Seperti mana satu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ditanya oleh Rasulullah, oleh sahabat yang lain, apakah saat yang paling indah dalam hidupnya? Abu Dzar menjawab saat yang paling indah dalam hidupnya ialah antaranya ketika perutnya lapar. Apabila ditanya kenapa waktu itu menjadi saat yang paling indah, beliau menjawab, ketika perutku lapar, hatiku menjadi lembut, insya-Allah. Jadi kita mengharapkan bahawa banyak kebaikan yang akan kita hasilkan dalam perbincangan yang begitu terhad ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mampu dan mahu membalas lebih daripada kadar amalan yang dibuat oleh hamba-Nya. Saya mulakan dengan satu ungkapan, siapa kamu 5 tahun yang akan datang ditentukan oleh dua perkara. Siapa kita ataupun kamu dalam 5 tahun, pada masa 5 tahun akan datang ditentukan oleh dua perkara. Pertama, dengan siapa kamu bergaul. Yang kedua, buku apa yang kamu baca. Dengan siapa yang kita bergaul ni, itu kita sedia maklumlah. Agama seseorang itu ditentukan ataupun dicorakkan oleh teman-teman rapatnya. Agama seseorang ditentukan oleh siapa mentor di dalam hidupnya ataupun circle dalam hidupnya. Dalam konteks apa yang kamu baca inilah yang berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan, iaitu bedah buku seperti air yang mengalir. You are what you read. Bukan saja you are what you eat. Jadi siapa kita bergantung kepada apa yang kita baca. Kerana sungguhnya bacaan atau bahan bacaan umpama makanan pada akal kita. Dan akal adalah pelita bagi hati kita. Sekiranya akal mendapat makanan-makanan yang sihat, makanan-makanan yang baik, yang berzat, insya-Allah dia akan mempunyai satu kekuatan untuk memberi nasihat kepada hati agar hati menjadi baik. Dan apabila hati menjadi baik, hasil nasihat daripada akal, seluruh panca indera kita akan menjadi baik. Kerana hati adalah umpama raja dalam kerajaan diri kita. Sebab itu, seperti mana kita ada piramid makanan, kita juga ada piramid bacaan, bahan bacaan. Jadi, langkah yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Laman Hikmah UTM ini satu yang paling tepat masanya. Kerana kalau kita tengok dalam piramid bacaan itu, yang paling penting, yang paling banyak perlu menjadi nutrisi bagi pemikiran kita ialah Al-Quran dan Hadis. Itu yang paling penting. Yang kedua, bacaan-bacaan yang sintesis ataupun hasil daripada meneliti dua sumber utama ini. Seperti mana kitab-kitab para ulama yang muktabar. Dan yang ketiga, seterusnya kepada apa saja buku yang mempunyai mindset ataupun paradigm yang sesuai dengan Al-Quran, yang merujuk kepada Al-Quran, walaupun dia satu catatan yang ringkas, yang kecil, tetapi selagi mana dia sejajar dengan Al-Quran, tidak bertentang dengan hadis, maka itu adalah makanan yang diperlukan oleh akal kita. Seperti mana dalam makanan juga ada junk food ataupun makanan-makanan yang memberi toksik kepada pemikiran kita, begitu juga bacaan-bacaan juga boleh memberi keracunan ataupun menimbulkan sesuatu yang negatif pada pemikiran kita. Sebab itu kita berhati-hati dengan buku yang kita baca supaya insya-Allah mudah-mudahan
kita akan dicorakkan ke arah kebaikan. Khususnya di dalam bulan Ramadan ini, satu perkara yang sangat penting ialah bagaimana kita menekuni Al-Quran. Bukan saja kita bertadarus, tetapi yang paling penting ialah mengambil tadabbur daripada Al-Quran ini. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Fudail bin Iyad berkata, kalau dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran untuk diamalkan, tetapi kita pada hari ini, iaitu pada generasi Fudail, iaitu zaman tabi'in, membaca Quran sebagai amalan. Ada beza. Membaca Al-Quran untuk diamalkan dengan membaca Quran sebagai amalan. Maka mudah-mudahan kita dua-dua ni kita jalanlah. Ya. Membaca Al-Quran sebagai amalan pun kita teruskan, itu tadarus. Membaca Al-Quran untuk diamalkan, tadabbur dan juga mengambil ibrah, serta kita perjuangkan di dalam bidang-bidang yang kita berada, dalam bidang pendidikan khususnya, dalam bidang-bidang profesional contohnya, insya-Allah kita akan lihat bagaimana jil ataupun generasi Al-Quran itu akan terbina. Ya, insya-Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan awal-awal lagi komunikasi dan interaksi Allah Subhanahu Wa Taala dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan perkataan Iqra. Dengan kata Iqra, bacalah. Dalam 5 ayat yang pertama, 1 hingga 5 surah Al-Alaq, kita lihat 2 kali penekanan yang difokuskan sendiri, yang ditekankan sendiri oleh Allah. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Keduanya, Iqra wa rabbukumul akram, iaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia ataupun yang maha agung. Jadi subhanallah, 2 perkataan Iqra dalam ayat Quran yang pertama turun ini menunjukkan betapa pentingnya membaca. Jadi kita seharusnya kita adalah umat yang membaca. Tetapi realitinya tidak begitu. Satu makalah yang saya baca, Jepun membaca lebih kurang 40 buah buku dalam 1 tahun. Kita tak sampai 2 buah buku dalam setahun. Jadi kita sepatutnya lebih ke depan, kita umat Iqra. Sebab itu ada satu kata-kata yang agak sinis. Dia kata, Al-Quran turun di Mekah, dibaca di Kuala Lumpur. Kita qari dan qariah selalunya johannya Kuala Lumpur, tetapi diamalkan di Tokyo. Al-Quran turun di Mekah, dibaca di Kuala Lumpur, tapi diamalkan di Tokyo. Kita tengok integriti, tentang time management, tentang cakna pengurusan masa, tentang membaca, budaya ilmu, semua ada di negara-negara Jepun ataupun negara-negara Scandinavian dan sebagainya. Mereka subhanallah lebih ke depan dalam soal ini. Sebab itu selalu dikatakan Islam is a living religion but with dead followers. Islam adalah agama yang hidup tetapi, minta maaf kita katakan umatnya adalah umat yang mati. Mati pemikiran. Ini yang dikatakan oleh Malik bin Nabi, seorang ahli falsafah Algeria. Dia kata, tragedi yang menimpa umat ini ialah fikiran yang mati dan mematikan. Kerana apa? Puncanya tidak membaca. Jadi saya terus pergi kepada buku yang sangat sederhana yang berada di tangan saya ini, iaitu buku seperti air yang mengalir. Dia bukan ditulis dengan kajian ilmiah yang tahap-tahap tinggi, bukan satu yang merujuk kepada kitab-kitab ataupun buku-buku yang serius sifatnya, tetapi hanya berdasarkan sedikit pengalaman, kemudian sedikit pengamatan dan juga bagaimana hasil saya berdakwah ataupun bersama-sama dengan masyarakat, insya-Allah. Jadi saya tuangkan semula, kerana saya yakin kita perlu menulis dalam kehidupan terlebih dahulu sebelum menulis di atas kertas. Kita kena menulis di dalam kehidupan dulu, sebelum kita menulis di atas kertas. Barulah apa yang kita tulis itu segar, barulah apa yang kita tulis itu menyentuh
para pembaca insya-Allah. Ya, seperti air mengalir ini, ya, dalam mukadimah secara panjang lebar, ya, agak panjang saya menegaskan bahawa kita perlu belajar daripada air yang mengalir. Ada 3-4 perkara yang kita boleh belajar daripada air yang mengalir. Kita tengok cover buku tu, tu air yang mengalir tu, kemudian ada helaian daun yang sedang terapung di atas air yang mengalir tu. Kalau imajinasi mereka cover ataupun kulit muka kulit buku ini, ya. Pertama, air mengalir daripada atas ke bawah. Ya, air tidak akan mengalir daripada bawah ke atas. Ada hukum graviti yang dipatuhi secara sunnatullah. Ya, yang sifat sunnatullah itu la tahwilal dan la tabdilah, tidak bertukar ganti dan tidak berubah-ubah. Itu, air mengalir daripada atas ke bawah. Yang kedua, air berterusan mengalir. Air berterusan mengalir, ya. Dan yang ketiga, air walaupun lembut, alirannya lembut, tetapi tidak dapat disekat dan boleh, ataupun kata Indonesia, bisa menembusi walaupun sekeras-keras ataupun seteguh-teguh batu, ya, ataupun kalau kita lihat tanah yang begitu keras pun boleh ditembusi oleh air. Baik, yang pertama, aliran ilmu umpama aliran air. Air mengalir daripada atas ke bawah. Begitu juga ilmu yang datang daripada Allah yang Al-Alim dan Al-Ali. Al-Alim yang maha mengetahui, yang maha berilmu, dan Al-Ali yang maha tinggi. Maka ilmu itu alirannya daripada atas ke bawah. Mana tempat yang paling rendah, disitulah berkumpul air. Air tidak akan bertakung di atas tempat yang tinggi. Air akan bertakung di lembah, lurah dan ngarai. Dia tidak akan berkumpul di atas, ya, tempat yang tinggi. Ya. Apa yang kita boleh belajar ialah mesti kita menampung ilmu dengan hati yang tawaduk. Be humble. Ya, kalau kita nak benar-benar, ya, dapat ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, maka kita kena tadah ilmu itu dengan hati yang merendah diri. Ya, rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Ya, sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah taala menegaskan bahawa semakin banyak aku belajar, semakin banyak yang aku tidak ketahui. Jadi sebab itu Imam Syafi'i berterusan belajar. Sebab bila dia belajar, dia tak rasa dia penuh. Dia rasa dia masih kosong dan berterusan belajar. Kenapa? Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Ini penting. Begitu juga kalau kita lihat seorang yang bukan Nabi, seorang yang bukan Rasul, tetapi namanya diabadikan, ya, terpatri di dalam Al-Quran. Siapa dia? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim artinya hakim itu wisdom. Ya, kita ada 3 peringkat. Pertama, kita ada maklumat. Maklumat diproses menjadi ilmu. Ilmu setelah diamalkan, ada ilmu selepas ilmu. Itu yang dikata kebijaksanaan, wisdom. Ya, jadi budaya maklumat bukan tentu budaya ilmu, tetapi, ya, budaya yang paling tinggi ialah kebijaksanaan ataupun wisdom. Ya, kalau kita membaca surat khabar dapat maklumat. Ya, kita membaca buku dapat ilmu. Tetapi kalau kita menulis, ya, ilmu, itu yang dikatakan menulis buku, insya-Allah itu yang kita akan dapat, insya-Allah, wisdom. Luqmanul Hakim pernah ditanya bagaimana dia belajar tentang wisdom, kebijaksanaan. Subhanallah, terkejut, bila dia beritahu bahawa aku belajar daripada tentang kebijaksanaan daripada orang yang bodoh. Ya, daripada orang yang bodoh. Bila ditanya bagaimana, dia kata setiap orang bodoh bercakap, setiap orang bodoh bertindak, aku jadikan sempadan untuk aku tidak bercakap dan bertindak sepertinya. Ya, kenapa? Luqmanul Hakim, oleh kerana dia merendah diri, bukan saja dia boleh belajar daripada orang yang pandai, tetapi kalau kita rendah diri, kita boleh belajar daripada orang yang bodoh sekalipun. Kenapa? Subhanallah, kita jadikan apa-apa saja tindakan-tindakan yang bersifat kebodohan ini, ya, sebagai sempadan. Hari ini memang sukar kadang-kadang dengan era
social media yang begitu meluas. Surat khabar, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Semua orang boleh mengenengahkan apa yang dia nak buat, idea yang dia nak buat, nak sambut hari raya, cara menari, nak buat perkataan apa saja. Subhanallah, sukar untuk kita belajar daripada orang bijak kerana orang bodoh, minta maaf, quote and unquote, mendominasi social media sekarang. Tetapi kalau kita tawaduk, kita boleh menjadikan kebodohan ini satu sempadan untuk kita bercermin diri agar tidak melakukan perkara yang sama. Jadi ini subhanallah, satu ketika dulu saya ketika berada di Timur Tengah, ada seorang ulama dia kata hendaklah kita belajar daripada syaitan. Saya terkejut bila dia kata kena belajar daripada syaitan. Syaitan confirm jahat. Siapa yang tak kata syaitan jahat, dia jahat. Betul Jadi tetapi ulama ini berkata kita mesti belajar daripada syaitan ni. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, kita perlu belajar daripada syaitan tentang kreativiti, inovasi dan juga kreativiti dan inovasinya dan kesungguhannya, iltizamnya, komitmennya dalam menyesatkan manusia, tetapi kita belajar ketiga-tiga perkara itu untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Maksudnya syaitan sentiasa kreatif dengan idea-idea baru yang disuntik ke dalam pemikiran-pemikiran orang-orang yang berdosa supaya melaksanakan perkara-perkara aktiviti-aktiviti yang mungkar dan sentiasa kreatif mencipta idea-idea untuk memperkembangkan dan dosa. Maka kita juga mesti kreatif dan inovatif untuk mempelbagaikan pendekatan bagi memberi satu pilihan yang lebih baik untuk orang mengikut kebenaran. Ini penting. Jadi kalau kita tawaduk, pertama seperti air yang mengalir ke bawah, kita akan boleh belajar bukan saja daripada orang yang bijak tetapi oleh orang yang bodoh. Kita bukan saja boleh belajar daripada orang yang baik tetapi daripada orang yang jahat. Syaratnya kita tawaduk. Ini penting. Baik. Sebab itu kalau kita lihat macam mana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Baru ni 17 Ramadan kita menyambut nuzul Quran, Bagaimana apabila diperintahkan oleh malaikat Jibril supaya membaca Iqra 3 kali. Apa pengakuan, apa confession yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ialah ma ana biqari'in, aku tak tahu membaca. Begitu tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya perkataan Iqra ataupun perintah Iqra membaca itu perintah bukan untuk memboleh membaca tetapi berterusan jadilah Rasulullah orang yang boleh membaca. Ini satu. Yang pertama kita belajar tawaduk daripada air. Yang kedua, air ni sifatnya berterusan mengalir. Kalau air tu berterusan mengalir, maka dia akan sentiasa bersih dan jernih. Tetapi air yang ditahan, yang bertakung akan kotor dan berkeladak. Maksudnya begini, kita perlu berterusan belajar dalam hidup ini seperti air yang mengalir. Tidak ada istilah PhD dalam Islam. PhD apa? Pelajaran habis dah. Tak ada. Kerana berterusan belajar minal mahdi ilal lahdi. Sehingga dikatakan oleh ulama, ibadah yang paling lama ialah ibadah dalam menuntut ilmu. Kalau solat mungkin ada 5 minit, 6 minit. Tetapi masa ibadah untuk menimba ilmu daripada buayan minal mahdi ilal lahdi sampai ke liang lahat, kena berterusan belajar. Sebab tu dikatakan when you stop learning you stop leading. When you stop learning you stop leading. Apabila kita berhenti belajar, kita berhenti memimpin. Leaders are learners. Pemimpin ada orang yang sentiasa belajar. Mungkin ada orang kata saya bukan pemimpin, saya pensyarah biasa. Saya bukan pemimpin, saya orang-orang layman biasa saja. Tidak. Itu pengertian barat yang mensinonimkan kepimpinan dengan kuasa dan jawatan. Tetapi dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin pada keluarga kita sendiri. Suami pemimpin kepada isteri, isteri pemimpin kepada anak-anak. Ataupun kita
menjadi pemimpin kepada diri kita sendiri. Ya, kejayaan kita dalam memimpin orang lain bergantung kepada kejayaan kita memimpin diri kita sendiri. Ya, dan untuk memimpin diri kita perlu ada ilmu. Nak menyuluh, ya, ke mana kita nak bawa, di mana kita, ya, tahap-tahap yang kita lalui dalam kepimpinan. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya, kejahilan adalah kegelapan. Jadi kita berterusan belajar. Tetapi kalau kita berhenti belajar, jiwa kita akan kotor, fikiran kita akan berkeladak. Itu. Sebab tu, kalau kita lihat orang-orang lelaki atas sifatnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah pemimpin kepada wanita, wajib hadir dalam majlis ilmu. Bila? Esok, hari Jumaat. Kita hadir, mesti hadir dalam khutbah. Ya, khutbah adalah majlis ilmu yang wajib. Jadi sebagai pemimpin orang lelaki kena dengar khutbah. Ya, subhanallah. Ya, kalau kita hayati betul-betul, maka khutbah itu akan memberi kita satu panduan bagaimana nak bawa keluarga kita. Dan kalau khutbah ni efektif dan efisien, kalau khutbah ni betul-betul berkesan, ya, maka kita akan dapat membentuk masyarakat yang baik. Ya, Islam ada mekanisme ataupun proses untuk membentuk umatnya. Khutbah ni memang wajib kita dengar majlis ilmu. Ya. Jadi di sinilah, ya, pentingnya, ya, majlis ilmu. Hingga Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i kan imam kita, ya, memberi satu tarbiyah ataupun satu didikan secara sindiran, cynical, tapi untuk kebaikan. Dia kata bagi mereka yang memberi pelbagai alasan, memberi pelbagai sebab untuk tidak hadir dalam majlis ilmu. Orang yang berjaya dia bagi result, orang yang gagal bagi reason kan. Dia bagi alasan, bukan bagi keputusan. Tak dapat majlis ilmu, sibuk sangatlah, ya, dan sebagainya. Saya ucapkan tahniahlah mereka yang hadir dalam sesi bedah buku ni. Ya, seorang penulis kecil macam saya, tapi masih lagi ada orang yang nak sudi dengarnya. Jadi bagi mereka yang bagi alasan untuk tidak hadir dalam majlis ilmu, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Takbir ke telinganya 4 kali. Takbir ke telinga 4 kali. Kita tahu takbir 4 kali ni solat jenazah tau. Solat jenazah, ya. Jadi artinya orang yang tidak hadir dalam majlis ilmu artinya seperti mana orang yang sudah mati pemikirannya dan mati jiwanya. Ini, ya. Yang seterusnya ialah kita belajar aliran air ni walaupun dia lembut tetapi dia boleh menembusi. Ya, kita sekarang seperti mana yang diwar-warkan oleh, ya, mereka yang mengkaji tentang eskatologi ataupun fitan akhir zaman, ya, kita sedang berdepan dengan perang fikiran yang begitu seru, yang begitu hebat sekarang ni. Al-Ghazul Fikri, perang fikiran. Ya, kalau kita lihat dalam era teknologi maklumat ni, perang fikiran ni lagi kuat untuk, ya, menyebabkan kita tersasar daripada Islam. Subhanallah, apakah senjata yang paling berkesan untuk kita menghadapi perang pemikiran? Ya, dengan fikiran juga. Dan bila fikiran ini mesti dibuat ataupun mesti dilancarkan perang fikiran ini dengan penulisan. Sebab tu dikatakan, ya, mata pena itu lebih tajam daripada mata pedang. Kita kadang-kadang terlupa. Kita agresif, kita militan dengan senjata. Tetapi kita lupa perang yang paling hebat ialah perang pemikiran. Yang patut dilancarkan melalui buku-buku. Ya, satu peluru boleh menembusi satu kepala. Tapi kalau satu tulisan boleh menembusi ribuan kepala. Ya, boleh mengubah pemikiran orang lain. Jadi ini yang paling penting. Jadi subhanallah, jadi dengan saya yang daif lagi lemah ini, ya, bukan apologetik tapi memang lemah, memang daif, ya. Saya menulis buku seperti air yang mengalir. Buku ini terbagi kepada 2 bahagian. Buku ini terbagi kepada 2 bahagian. Satu, ya, dari lembah memori. Yang kedua, kolam-kolam rohani. Ada 2. Satu dari lembah memori.
Dalam lembah memori ini saya bercerita tentang dua wali keramat. Dua wali keramat, iaitu ayah dan ibu. Inilah wali keramat kita. Ya, yang mana saya mengambil sisi-sisi yang boleh dikongsi bersama. Kerana saya ingin mengenengahkan bukan diri saya, bukan ibu saya, bukan bapa saya, tetapi apa yang saya ketengahkan ialah nilai-nilai, values yang boleh dikongsi oleh ibu bapa, oleh anak-anak apabila menceritakan kisah saya dengan ibu, dengan ayah. Kerana setiap tulisan umpama cermin, kita membaca kisah orang, sekaligus kita membaca kisah kita, pantulan dia, reflection dia. Ya, ini penting. Ya, dan apabila kita berkisah, ya, ini adalah satu cara yang sangat santai untuk menyampaikan mesej. Sangat santai. Sebab tu dikatakan dunia bukan dibentuk hanya oleh molekul-molekul dan atom, tetapi dunia dibentuk oleh cerita-cerita manusia. Ya, jadi ini penting. Ya, bagaimana kita lihat, ya, dalam bahagian ini dari lembah memori, ya, saya bercerita tentang guru penulisan saya ialah ayah saya. Dan ayah saya tidak pandai menulis. Jadi bagaimana orang yang tidak pandai menulis, ayah saya seorang buruh, ya, bagaimana dia boleh melahirkan anak yang mampu menulis dan bukan saja mampu menulis, tapi mampu menghasilkan buku. Saya tidak bertanding dengan orang lain, saya hanya bertanding dengan diri saya sendiri. Kerana hidup ini bukan to compete each other. Tapi hidup ini adalah to complete each other, untuk melengkapi. Jadi apa yang saya sebutkan ialah, ya, saya anggap saya sudah berjaya dalam konteks ini kerana saya dilahirkan daripada ibu bapa yang buta huruf, tetapi saya boleh menulis buku. Saya bertanding dengan diri saya sendiri dan saya anggap saya sudah berjaya. Alhamdulillah, syukur. Ya, walaupun misal kata tidak jadi penulis besar, walaupun tidak ada jutaan ringgit sebagai royalty, cukuplah. Itu sebagai sesuatu yang saya anggap besar dalam hidup saya. Begitu juga bagaimana saya menceritakan tentang hutang ibu yang tidak akan dapat kita bayar. Ya, jadi bagaimana pula saya berdepan dengan ibu saya yang berbeza watak dengan ayah, bagaimana lembutnya, kesabarannya, subhanallah, bagaimana dia melayan kerana saya sebagai anak sulung dalam keluarga. Jadi di situ nanti ada sisi-sisi yang pembaca akan membaca ibu mereka sendiri ketika mereka membaca kisah ibu saya. Ya, yang saya tunjukkan, ya, bukan saya tidak try ataupun tidak cuba untuk impress secara peribadi saya, tetapi apa yang saya cuba ialah express point of view saya, bukan impress tapi express, menunjukkan. Ya, dan dalam tulisan yang baik ialah don't tell but show, don't tell but show. Ya, artinya biar orang baca, dilihat. Begitu juga saya memaparkan dalam lembah memori inilah kisah benar yang jarang didengar. Ini kisah benar-benar berlaku. Ya, bagaimana ketika saya dalam keadaan yang terhimpit dan tersepit, tapi ayah minta duit. Dia tak minta banyak, RM1, RM2. Begitu saja. Saya ingat, mula-mula saya ingatkan itu adalah satu memang, ayah memang tak ada duit betul nak minta saya RM1, RM2. Tetapi tidak. Rupanya itu satu yang tersirat, ya, dengan saya memberi kepadanya, dia telah membuka pintu keberkatan, ketaatan kepada ayah yang Allah akan memberi lebih banyak lagi. Allahu Akbar. Jadi saya berharap anak-anak sekarang ni dapat memahami mesej tersirat ini. Ya, ibu bapa kita bukan liability dalam hidup kita, tetapi ibu bapa kita adalah aset. Ya, sebab itu, ya, kita lihat 3 doa, ya, yang telah diajukan, yang telah dipohon oleh malaikat Jibril dan yang diaminkan oleh Rasulullah. Ya, doa kecelakaan. Pertama, ya, orang yang masuk ke bulan Ramadan, ya,
dengan banyaknya peluang keampunan, tetapi dia keluar daripada bulan Ramadan tanpa dosanya diampunkan. Apa kata Malaikat Jibril? Celaka dia. Rasulullah aminkan. Dan yang kedua, ini sama darjat dia ya. Mereka yang telah mempunyai ibu bapa yang telah tua, tetapi itu tidak menjadi sebab untuk mereka dapat kurniaan syurga. Subhanallah. Ya. Jadi ini ya yang cuba saya ketengahkan dalam tulisan ini. Ya, dari lembah memori. Ya. Yang seterusnya dari lembah memori inilah bunga-bunga dari kemunting. Bunga-bunga daripada kemunting ialah pengalaman saya lebih kurang dalam tak sampai setahun di dalam kem tahanan kemunting di Taiping. Ya, saya ditahan di bawah Akta ISA dan saya cuba lihat sisi-sisi lain daripada ISA. Ya. Untuk masuk ke munting ni minta pun tak dapat, mohon isi borang pun tak dapat sebenarnya. Ya? Jadi kenapa saya masuk di situ? Takdir daripada Allah. Dan bila takdir daripada Allah tentu baik. God always move in mysterious way. Ya? Kita tak nampak apa yang ditakdirkan Allah itu ada makna yang tersurat dan tersirat. Ada hikmah. Mungkin negatif pada waktu itu, tetapi ya kita akan lihat bagaimana ya ada sisi-sisi positif yang kadang itu lebih baik. Apabila yang pedih itu menjadi ubat, ya, yang terluka itu menjadi didikan kepada diri kita. Ya. Jadi cuba bacalah nanti ya bunga-bunga daripada kemunting ini. Ya. Jadi ini bukan menceritakan soal potret peribadi untuk sebagai penonjolan diri, tidak, tetapi dengan membacanya ya tuan-tuan ya profesor-profesor, datuk-datuk, doktor-doktor akan melihat bagaimana bila kita terkurung dengan semua lapisan masyarakat, ada Cina, ada India yang bukan orang bijak-bijak tetapi orang yang betul-betul tersalah dalam hidupnya. Ya, bagaimana mereka mengatur supaya dalam tempoh itu mereka positif, ada yang cuba membunuh diri, ada yang sudah dimohon cerai oleh isteri masing-masing, bagaimana mereka menghadapi tekanan ya waktu ditahan itu, kebebasan itu ditahan, bagaimana kemerdekaan pemikiran juga boleh dicapai. Hakikatnya penjara pemikiran dan penjara jiwa lebih hebat daripada penjara fizikal. Ramai orang yang terpenjara tetapi pemikiran mereka bebas. Tetapi ramai orang yang bebas tapi pemikiran dan jiwa mereka sudah terjajah dengan material, dengan sifat individualistik, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang ya tidak langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nilai yang sudah terbabas. Cara mereka, iaitu cara mereka berfikir sudah tersasar. Subhanallah. Ya, sehingga mereka merasakan apa yang mereka fikir ialah fikiran mereka. Padahal fikiran mereka sudah dijajah. Oleh siapa? Oleh Yahudi dan Nasrani. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha ke atas kamu sehingga kamu mengikut millah atau way of life mereka. Sehingga pemikiran kita pun dijajah oleh protokol-protokol yang mereka susun. Ya, dan saya teringat satu ketika dulu ya apabila seorang penulis Zionis, dia menulis tentang protokol Zion. Protokol yang pertama, protokol yang kedua, ketiga dan keempat. Maka tindakan dia menulis buku dan di buku itu dipaparkan kepada masyarakat dunia, ada kritikan terhadapnya. Kenapa engkau menulis tentang protokol Zion ini? Kalau dibaca oleh umat Islam, maka akan tahu tentang makar ataupun tipu daya kita. Ada orang yang menegur penulis ini. Dia jawab santai je. Jangan takut umat Islam tidak membacanya. Umat Islam ni tak suka baca, dia tahu. Ya? Jadi inilah yang menjadi persoalannya. Baik, itu yang pertama ya daripada lembah memori.
Yang kedua ialah daripada kolam-kolam rohani. Daripada kolam-kolam rohani inilah catatan-catatan yang pendek. Ya, orang tak nak catatan panjang-panjang. Ya, setiap buku ada caranya sendiri. Dalam sains kita kata bentuk mengikut fungsi. Ya, kalau dia nak kalau kita berdakwah kepada layman ini, kepada masyarakat umum, kita tidak guna buku-buku yang berat-berat seperti mana kajian ilmiah satu jurnal yang dihasilkan oleh doktor dan profesor. Ya, ini ada kekuatannya tersendiri. Tetapi bagi mendidik pada masyarakat ni, berdasarkan sabda Rasulullah, kata bin nas ala qadri ukulihim. Kita nak bercakap kepada umat ni berdasarkan akal, pemikiran, tahap mereka. Jadi, kita ambil tulisan yang mudah-mudah, yang santai, pendek, ringkas, tetapi saya cuba menepati perkataan-perkataan yang diluahkan oleh Rasulullah. Perkataan-perkataan bentuk, bukan perkataan, bentuk perkataan yang diluahkan oleh Rasulullah bersifat jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni apa maksudnya? Singkat, padat dan tepat. Short and sharp. Ya. Jadi cuba kita tengok ya. Dan tulisan-tulisan yang berbentuk panduan-panduan kehidupan ini berdasarkan yang saya katakan tadi, bukan sahaja apa yang benar saya buat dalam hidup, tetapi apa yang salah yang pernah saya lakukan dalam hidup, maka saya tulis balik hasil daripada meneliti kesalahan-kesalahan itu agar orang lain tidak melalui ataupun memasuki ataupun terjatuh dalam jurang yang sama. Ini anggap jihad kita. Anggap satu kebaikan buat kita. Betul kita bagi panduan dalam kehidupan. Kadang-kadang kalau kita nak, semua orang sekarang ni nak melihat manfaat tu dalam bentuk dollars and cents. Semua dalam bentuk duit ada tak? Bantuan ada tak? Subsidi ada tak ini? Orang tak nak bila kita bagi ilmu. Subhanallah, miskinnya pemikiran umat ini. Ya. Jadi hingga kadang-kadang kita tidak menghargai ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh pemikir-pemikir kita. Saya bukan pemikir, saya hanya da'i. Tetapi pemikir-pemikir kita dah ada, tetapi kita tidak belajar menghargai cendekiawan kita. Ya. Yang kita sanjung selalunya inilah dua golongan. Saya tak nak sebutkan secara jelas, tetapi dua golongan yang monopoli kuasa dan juga populariti. Subhanallah. Kita kena jaga. Subhanallah, antaranya sikit saya akan bagi 10 minit untuk Q&A. Mungkin perlu Q&A, kalau tak perlu tak apalah tentang yang itu hidup sesingkat masa iqamat. Itu dia punya. Antara yang saya tulis dalam lembah dari kolam-kolam rohani. Hidup sesingkat masa iqamat. Kita tengok dalam solat jemaah, dalam solat berjemaah, dimulakan dengan azan oleh muazzin. Lepas muazzin azan, kemudian muazzin akan tunggu jemaah datang ke masjid atau ke surau. Ada waktu senggang yang diberikan, yang diberi laluan. Kemudian setelah semua orang habis solat sunat, qabliyah, orang sunat zikir, dah siap sedia ambil wuduk dan sebagainya, barulah muazzin akan iqamat. Lepas muazzin iqamat, imam pergi ke depan dan terus memulakan takbiratul ihram, memulakan solat. Makruh kalau imam ni tunggu-tunggu lama-lama, tak. Kalau antara azan dengan iqamat ada masa senggang yang diberikan, tetapi antara qamat dengan takbiratul ihram sikit sangat masa, cepat. Subhanallah, apa yang kita boleh belajar daripada ini? Setiap manusia, iaitu setiap bayi apabila dilahirkan, seorang bayi akan diazankan di telinga kanan dan akan diiqamatkan di telinga kiri. Artinya setiap kita ni sudah diazankan dan sudah diqamatkan. Apa yang tinggal bagi kita ialah disolatkan. Bila solat jenazah. Sebab tu solat jenazah dia tidak ada azan, tak ada qamat. Dia terus saja. Artinya
hidup kita di dunia ni sangat singkat, sesingkat masa qamat dengan takbiratul ihram, itu saja. Dan kita berjalan pada waktu ini hanya menunggu masa untuk diqamatkan ataupun disolatkan. Minta maaf, bukan diqamatkan, disolatkan. Sangat singkat hidup kita. Ka'alfi sanati mimma ta'udun. Dalam Quran kata, lebih kurang perbandingannya dari segi nisbah ataupun rasionya, ya, hidup di dunia ni dengan hidup di akhirat, satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Dan umat Nabi Muhammad lebih kurang 60 hingga 70 tahun. Ambillah 63 tahun, sama seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 63 tahun hidup di dunia, kita convert kepada kehidupan akhirat hanya 1,5 jam saja. 1,5 jam, pendek, singkat. Sebab tu kalau kita faham hakikat ini, kita tak buang masa. Hanya untuk berbual-bual, hanya untuk subhanallah, social media, WhatsApp, lama-lama tak. Kita akan fokus dan serius memanfaatkan waktu. Dan kita akan rela bersusah-susah dalam waktu yang singkat untuk mendapat kesenangan dalam waktu yang lama. Selama mana? Selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Akhirat tu infinity. Dan kita akan menghadapi hidup ini di dunia ini sebagai konsep pay now, play later. Pay now, play later. Pay, bayar. Pay now di dunia. Play, bermain, bersuka-suka later di hari akhirat. Kenapa? Biarlah susah sedikit. Biarlah kita membayar di dunia ni yang sementara hanya 1,5 jam. Demi untuk kita bermain dan bersenda gurau ceria dalam syurga yang selama-lamanya. Itu yang kata pay now, play later. Tapi kita sekarang terbalik. Kita rela play now, pay later. Jadi kita ni bukan orang yang bijaksana. Kita orang yang bijak sini. Tahu? Bukan bijaksana, bijak sini. Itulah istilah sekular. Sekular tu apa daripada perkataan sekulon. Ya? Apa? Orang sekular hanya fikir now and here. Now, sekarang, here, di dunia ni. Dia tak ada hereafter. Jadi, inilah cara menulis untuk menjentik pemikiran pembaca, remaja, profesor, doktor, tak kira lah. Bila dia baca, oh dia kata, oh masa di dunia pendek ini ya, kita kena fully utilize masa yang ada. Subhanallah. Tapi kadang-kadang orang tak bacalah tulisan buku hanya untuk orang kata tidaklah terlalu ilmiah dan berbahasa istilah-istilah yang bombastik. Yang kedua, saya kata tangan yang berada di atas. Itu saja. Tangan yang berada di atas. Itu saja tajuknya. Supaya kita menjadi givers. Kita menjadi orang yang berebut-rebut untuk jadi pemberi, bukan penerima. Ya? Dan sikap memberi ini bukan kerana kita ada. Bukan. Ramai orang kata, kalau saya ada, baru saya boleh memberi. Ya? Jadi sebab tu orang kadang-kadang harta sikit. Bila orang kata, tolonglah memberi. Harta belum banyak lagi. Bila harta dah banyak, tolonglah memberi. Bantulah orang-orang lain. Harta yang belum banyak betul-betul. Nak banyak betul-betul. Bila dah banyak betul-betul, kita datang, tolonglah bantu. Ramai lagi orang yang kaya, minta pada orang lain. Subhanallah. Sebab itu, memberi bukan kerana kita ada. Tetapi, memberi ini adalah satu sikap, attitude. Sebab itu, di dalam kata-kata hukama, Allah menyayangi orang yang pemurah. Tetapi Allah lebih menyayangi orang miskin yang pemurah. Subhanallah. Sebab tu, kalau kita tengok manifestasi takwa yang menjadi tujuan kita berpuasa dalam surah Al-Imran 133, cuba kita tengok. Kita tengok balik. 133 hingga 135. Apakah yang dikatakan tanda seorang itu bertakwa? Sebab takwa tu hahuna. Di dalam. Takwa itu ma waqara fi qalbi, apa yang ada di dalam hati. Tetapi takwa itu terzahir melalui akhlak. Takwa dengan Allah, akhlak dengan manusia. Dan akhlak itu dalam surah Al-Imran 3 je. Iaitu wa anfiqu fis sarra'i wad dharra. Antaranya ialah orang itu menginfakkan hartanya
was-sarra, dalam keadaan senang, wad-dharra, dan juga dalam keadaan susah. Jadi kita perlu berada di menjadi tangan di atas bukan kerana kita senang. Dalam keadaan kita susah pun kita perlu memberi. Kerana apa? Memberi itu adalah tanda kita bertakwa. Ada orang kata, saya tak ada apa-apa untuk memberi. Kita jawab senang je. Kamu tak ada hati, itu je lah. Kalau tak ada hati memang tak boleh memberi. Ya, ini. Ya, jadi cuba. Subhanallah, ya. Juga tentang keindahan dalam kematian. Ya, keindahan dalam kematian. Ini satu tulisan dalam itu. Bagaimana mati bukan satu pengakhiran. Mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang tak mati-mati. Bagi orang yang akrab dengan Allah, dengar ya, mati adalah syarat untuk menemui cinta. Mati bukan perpisahan, mati adalah satu pertemuan. Sebab tu Sayyidina Bilal, ya, apabila dia diambang sakaratul maut, dia senyum. Isterinya bertanya kepada Sayyidina Bilal, kenapa kamu tersenyum? Kata Sayyidina Bilal, aku tersenyum kerana saatku untuk bertemu dengan Rasulullah kekasihku sudah semakin hampir. Jadi bagi mereka yang cinta Allah, bagi mereka yang cinta Rasulullah, mati adalah satu keindahan. Kerana mati adalah satu pertemuan dengan kekasih yang selama dicintai. Subhanallah, kita boleh ukur tahap iman kita dengan kesediaan kita untuk mati. Kalau kita harap mati lambat lagi lah. Ya. Banyak lagi yang tak selesai. Subhanallah. Ya. Jadi marilah ya, kita hidup dengan bekal untuk mengingati mati. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan orang yang paling bijak ialah orang yang banyak mengingati mati dan buat persiapan untuk menghadapinya. Success, love, preparation. Jadi kejayaan kita di hari akhirat bergantung kepada persiapan kita untuk menghadapi kematian di dunia ini. Kemudian iaitu dua bisikan. Ada lagi satu tajuk, iaitu hidup kita dalam dua bisikan. Dua bisikan yang ada di hati kita, sentiasa ada di hati kita. Ya, setiap kita lebih banyak bercakap kepada diri kita sendiri berbanding kita bercakap dengan orang lain. Dalam bahasa Inggeris dia kata self-talk. Self-talk. Bahasa hati kepada hati. Jadi saya cuba menengahkan supaya kita tukar bahasa hati kita kepada bahasa yang positif dan membina. Ya. Kadang-kadang orang ego di luar. Nampak dengan kata-kata dia, dengan tindakan dia ego di luar. Tetapi dalam hati sendiri dia kalah. Kerana bisikan hati dia, percakapan dia kepada hati kecil dia sendiri ialah percakapan-percakapan yang negatif. Subhanallah. Sebab itu suara hati kita ini, ya, hendaklah kita bagi suggestion seperti mana aku janji yang kita ulang berkali-kali apabila kita membaca doa iftitah ketika permulaan solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Semua itu adalah kata-kata peneguhan, suggestion pada hati kita sendiri bahawa kita ni hamba Allah, hidup dan mati kita kerana Allah, solat kita dan segalanya untuk Allah. Walaupun dalam kehidupan biasa kita tersasar, tetapi kita balik-balik meneguhkan hati kita dengan self-talk dalam solat. Sebab tu rukun qauli ini, minta maaf ya, rukun qauli ini yang ada 5 dalam solat ini mesti terdengar kepada diri kita sendiri. Tak boleh baca dalam hati, tak boleh. Dia kena terdengar dalam suara. Kalau kita membaca satu-satu perkara, satu-satu bacaan di dalam Al-Quran. Contohnya, kalau baca Fatihah itu wajib. Kena terdengar di telinga sendiri. Ya, supaya suggestion itu datang kepada kita. Ini ya, antara banyaklah lagi ya yang saya cuba tulis di dalam buku yang setebal 226 muka surat. Ya. Dan pelbagai persoalan, tetapi kebanyakannya ialah tentang kehidupan. Di muka surat 115 misal kata, saya tuliskan cita-cita yang besar akan mengecilkan masalah.
Rupanya salah satu cara untuk mengecilkan masalah kita ialah dengan membesarkan cita-cita kita. Cita-cita yang besar akan mengecilkan masalah. Jika setiap masalah dirasakan besar, itu petanda cita-citamu yang kecil. Ya, bayangkan ketika tentera Islam dikepung oleh tentera Ahzab, gabungan suku-suku Arab di sekeliling Madinah ketika perang Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa kerajaan-kerajaan yang lebih besar, superpower waktu itu, ya, berbanding dengan musuh yang sedang mengepung itu akan dikalahkan oleh tentera Islam. Ketika Rasulullah sedang memecahkan seketul batu besar, cahaya terpecik daripada pecahan itu. Baginda bertakbir, lalu bersabda, Allahu Akbar, aku telah dikurniakan kunci-kunci negeri Parsi. Daripada cahaya itu aku akan nampak kota-kota Maharaja Parsi daripada tempatku. Parsi, Persia waktu itu adalah superpower. Sedangkan waktu itu, ya, Rasulullah dikepung di perang Khandaq ketika musim, ya, sejuk, kelaparan, kedinginan, ya, musuh yang ramai mengelilingi kota. Siapa yang biasa tengok medan Khandaq, dia tahu di Madinah macam mana. Keadaan tersepit dan terhimpit. Musuh mengepung, tapi Rasulullah kata apa? Superpower waktu itu, Parsi akan jatuh ke tangan Islam. Besarkan cita-cita, kecil masalah. Hari ini kita membesarkan masalah, mengecilkan cita-cita. Maksudnya cita-cita pribadi, kerakusan, ya, birokrat, ya, menyebabkan cita-cita besar umat ini terbantut. Bayangkan, ya, kita hanya memikirkan diri kita, memikirkan kroni kita, memikirkan suku sakat kita. Tetapi kita tidak memikirkan umat yang begitu mendahagakan pembelaan, ya, yang mengharapkan Islam ini bangun berdepan dengan musuh-musuhnya, dan kita nak bagaimana nak selamatkan umat ini daripada kesempitan di dunia untuk menghadapi, untuk merasai kelapangan hidup di akhirat. Kita nak membebaskan umat ini daripada penghambaan sesama manusia untuk menjadi hamba hanya kepada Allah. Dan kita nak membebaskan, ya, umat ini daripada cengkaman ideologi izm yang tidak adil kepada keadilan sistem Islam. Inilah cita-cita besar kita. Insya-Allah, walaupun kita orang kecil, tetapi di sisi Allah kita orang besar. Walaupun kita orang besar di sisi manusia, tetapi oleh kerana cita-cita kita hanya peribadi, maka kita kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Tepat jam 11.28 saya kembalikan kepada Puan Nurzelina, ya, untuk mengendalikan majlis semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang sangat membina lah pada bulan Ramadan ni. Sedikit sebanyak dapatlah menyadarkan kita, ya, daripada terus dibuai benda-benda tak sepatutnya lah. So daripada sini Ustaz, dapatlah saya nak huraikan sikit sinopsis tentang buku ni lah, di mana kisah-kisah yang baik dan mengesankan itu seperti air. Dia akan sentiasa mengalir menjadi kolam-kolam nurani untuk isi. Lalu bagaikan air juga ia membersihkan, menyucikan dan menjernihkan lembah-lembah jiwa lah. Okey, seperti air yang mengalir ni membawa cerita-cerita daripada masa silam, juga mengandungi catatan yang penuh makna lah pada kita. Yang apabila dibaca dan kita dengar tadi, ia seperti bunyi air yang mengalir dan menenangkan lah. Okey, jadilah seperti air, terus mengalir dan memberi manfaat kepada seluruh manusia di bumi. Okey, so sebelum kita mengakhiri majlis pada pagi ini, kita openlah untuk Q&A 10 minit. So siapa yang ada Q&A tu bolehlah buka mic tanya. Lebih proper kot pada kita chat kat sini. Bukan senang kita nak deal dengan Ustaz ni, Fahrul. Terima kasih Ustaz sudi datang majlis kami. Sila tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan. Okay, rasanya macam semua diam. Faham betul, insyaAllah. Diam tanda setuju, insyaAllah. Okey.
So, tanpa melengahkan masa lagi, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi untuk join kita punya program pada pagi ini, dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudi untuk menghadiri majlis kita pada pagi ini. So, sebelum kita tutup majlis, kita baca wal as dan tasbih kafarah. Juga tuan-tuan dan perempuan, kita minta open camera kita nak ambil gambar ramai-ramai. Buka kamera semua. Kita ambil gambar kenang-kenangan Cantik-cantik pun. Nak rayakan selamat raya semua. Sebelum terlupa, terima kasih. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Mes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di next siaran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.